Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan belajar subjek akhlak bagi pelajaran kelima, iaitu adab berkomunikasi. Apa itu adab berkomunikasi? Pengertian komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan tindak balas. Sebagai contoh, antara kita dan juga ibu bapa kita. Kita ingin bertanya sesuatu dengan ibu bapa kita dan kita akan mendapatkan tindak balas. Sebab apa? Kita bertanya dengan orang yang boleh membalas percakapan kita. Antara kita dengan seorang, antara kita dengan ibu ataupun antara kita dengan adik-beradik. Itu adalah komunikasi percakapan. Okey, baik. Seterusnya, dalil komunikasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat Allah lah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Mari kita lihat pula adab sebelum berkomunikasi. Pertama, memberi salam atau ucapan selamat terlebih dahulu. Sebagai contoh, Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum Ibu. Yang kedua, meminta izin sebelum berbicara. Yang ketiga, tidak menyampuk perbualan orang lain. Dan yang keempat, tidak berniat untuk mengaibkan orang lain. Dalam kita bercerita, dalam kita nak menyampaikan sesuatu, janganlah kita selit tentang keburukan orang lain, aib orang lain. Aib itu adalah keburukan. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat pula amalan berkomunikasi secara biadab. Secara beradab. Memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Kalau kita berjumpa dengan orang Muslim, atau orang kata, yalah, ahli keluarga kita mestilah dalam kalangan orang Islam. Okey, kita kena bagi salam. Dan orang yang lain tu wajib menjawab salam kita. Kalau kita berjumpa pula dengan orang non-Muslim, atau orang yang bukan Muslim, janganlah bagi salam. Kita bagi selamat sejahtera, hello, boleh? Okey, baik. Seterusnya, yang kedua, meminta izin untuk berbicara. Yang ini penting. Kenapa? Kalau kita berjumpa dengan seseorang ataupun dua orang yang tengah bersembang, kita minta dulu izin. Boleh tak kalau saya nak bercakap? Itu sebagai contoh. Assalamualaikum. Izinkan saya untuk bertanya. Okey, baik. Yang ketiga, elakkan menyinggung perasaan orang lain. Jangan menyebut perkara sensitiviti tentang seseorang tu, ataupun jangan menyebut tentang keaiban orang tu. Orang kata perkara macam itulah yang akan dimurkai oleh Allah SWT. Dijauhkan perkara-perkara macam tu. Okey, baik. Dan yang keempat, melihat situasi dan keadaan yang sesuai sebelum berbicara. Biarlah orang kata kita nak bercakap tu kena dengan situasi semasa.
ataupun apa yang orang tengah bincangkan, apa keadaan masa tu. Kita pun kalau kita nak join, kita cakap juga tentang perkara tu. Tapi kalau kita tak tahu, senyap. Lebih baik diam daripada berbicara. Kalau orang kata kita bercakap tu akan menyinggung perasaan orang lain ataupun mengakibatkan rasa tidak senang di hati orang lain. Okey, baik. Mari kita lihat pula amalan berkomunikasi secara biadab. Okey, biadab ni yang tidak sopan. Okey, yang pertama, tidak memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Sekarang ni ada trend. Cakap, "Hey, what's up?" Sebagai contoh. "Weh," tak elok anak-anak. Perkataan yang sebegitu tidak elok. Kenapa? Nabi mengajar kita bila berjumpa dengan seseorang Muslim, kita kena memberi salam. Tak ada WhatsApp, tak ada. Nabi dah ajar kita dah cara kita memberi salam, cara kita menyapa orang, cara kita menegur orang lain. Kalau orang yang bukan Islam, bagi selamat sejahtera. Assalamualaikum, itu pun adalah satu doa. Itu sebab Nabi mengajar kita untuk memberi salam jika berjumpa dengan orang lain sebelum kita nak berbicara. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua. Tidak meminta izin untuk berbicara. Ni terus mencelah. Ni perbuatan yang tidak baiklah. Okey, baik. Yang ketiga, berbicara dengan perkataan yang kesat dan kotor. Berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Berkata perkataan yang orang kata menyinggung perasaan orang lain. Berkata perkataan yang biadab. Tidak elok. Jangan semoga Allah menjaga percakapan kita, setiap apa yang kita nak orang kata tuturkan, apa yang kita nak luahkan kepada orang lain, semoga Allah menjaganya. Okey, baik. Seterusnya, yang terakhir adalah tidak peka dan tidak memahami situasi ketika berkomunikasi. Tu sebab ni sekarang ni kalau kita nak berkomunikasi dengan orang lain, kita kena fokus. Kita kena dengar betul-betul apa yang orang kedua atau orang ketiga hendak sampaikan. Kalau kita tak dengar, kita main handphone, tuk-tek main handphone. Tiba-tiba kita nak bercakap. Tahu-tahu masuk tajuk lain. Ataupun tahu-tahu kita dah, masa kita main handphone tu lagi, kita dah menyinggung dah sebenarnya perasaan orang yang berada di sekeliling kita. Jadinya para pelajar, kalau kita dalam situasi yang mana kita duduk dalam satu kelompok orang ramai atau kita duduk dalam ahli keluarga kita, letaklah dahulu handphone ke tepi. Kita kena utamakan dahulu keluarga kita. Kita kena utamakan dulu dengan orang yang ada di sekeliling kita berbanding handphone. Kenapa? Kadang-kadang dengan perkara macam tu lah, dengan handphone tu lah yang akan menjauhkan kita dengan orang lain. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat pula adab ketika berkomunikasi. Yang pertama, bercakap benar. Seperti ada dalam satu hadis, qulil haqqa walau kana murra. Berkata benarlah walaupun ianya pahit. Okey, baik. Yang kedua, memohon maaf jika terkasar bahasa. Cepat-cepat minta maaf. Terutama sekali dengan ibu ayah kita. Kalau kita ada cakap sesuatu atau cakap something yang kita rasa kita dah menggores dah hati ibu ayah kita, kita dah menggores dah hati orang yang lebih tua daripada kita, cepat-cepat meminta maaf kepada mereka. Walau dengan guru ke, abang, kakak, terus minta maaf. Mohon maaf. Okey, baik. Yang ketiga, bersikap rendah diri. Yang keempat, mengucapkan percakapan yang baik dan berfaedah. Dan yang kelima, bercakap lemah lembut dengan memandang muka. Kena ada eye contact. Pandang betul-betul muka.
baru dia tahu kita sebenarnya tengah dengar betul-betul apa yang dia cakap. Kita tengah fokus dengan apa yang dia katakan. Terutama sekali semasa belajar. Semasa belajar tu kita kena pandang muka guru kita. Baru keberkatan tu datang. Baru kita dapat orang kata keberkatan ilmu tu daripada guru kita. Okey, baik. Dan yang keenam, menyesuaikan percakapan dengan majlis yang dihadiri. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat pula fadilat beradab ketika berkomunikasi. Yang pertama, maruah terjaga. Yang kedua, disayangi masyarakat. Dan yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Keempat, melahirkan suasana harmoni. Yang kelima, tiada prasangka yang buruk dan salah faham. Dan yang terakhir, yang keenam, mendapat keredaan Allah dan terpelihara daripada gangguan syaitan. InsyaAllah. Para pelajar, semoga kita, kalau nak bercakap, kita kena fikir dulu keadaan. Kita kena tengok dulu corak keadaan semasa. Kita dengar betul-betul apa yang kita fikir betul-betul apa yang kita nak cakap. Semoga Allah memelihara percakapan kita, pertuturan kita. Okay, baik. Seterusnya, akibat biadab ketika berkomunikasi. Yang pertama, dimurkai Allah dan Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Yang kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Yang ketiga, dipandang rendah oleh masyarakat. Yang keempat, renggang hubungan dengan rakan, sahabat dan orang ramai. Dan yang kelima, dipinggirkan oleh rakan dan orang ramai. Dipinggirkan ni maksudnya orang ramai jauh. Jauh daripada kita, tak nak dekat dengan kita, tak nak bercakap dengan kita. Kenapa? Mereka merasakan kalau bercakap dengan kita ni, diorang rasa ada perkara yang tidak elok. Percakapan kita ni tak boleh pakai lah. Senang cerita macam tu. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang kata disukai oleh orang ramai, kita kena jaga apa yang kita nak cakapkan, apa yang kita fikir dahulu, betul ke tidak, apa yang kita nak sampaikan kepada orang lain, adakah ia satu aib ataupun adakah ianya satu yang berfaedah kepada orang lain. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada yang terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.